Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bacaan kita yang ke-100, doa orang musafir kepada orang mukim. Mana orang yang nak mengembara, nak bermusafir, dia kena ucap selamat tinggal kepada orang yang hidup di kampung. Isteri dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, tak kira siapa. Yang pentingnya doa kita ni, doa selamat tinggal kepada kawan-kawan kita di kampung. Kata sekali, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudi'ukumullah الذي لا تضيع ودائعه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Itu doa dia, maksudnya aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak pernah mensia-siakan simpanan yang ditinggalkan kepadanya. Jadi kita doa pada orang yang duduk di kampung, kata aku tinggal kamu ni, Allah Ta'ala yang jaga. Jadi siapa dia Allah Ta'ala ni? Yang tidak mensia-siakan. Orang simpan benda pada Allah Ta'ala ni, suruh Tuhan jaga, orang ni tidak disia-siakan harapannya. Kerana hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yusafir, sesiapa nak bermusafir, hendaklah dia kata, dia ucapkan kepada orang-orang yang ditinggalkan, tak kira siapa, kawan dia, adik-beradik dia, dia kata apa? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Apa makna astaudi'ukumullah? Aku serahkan, jaga penjagaan kamu ni, aku serah kepada Allah. Hari ni kalau kita serah kepada jaga tidur juga, betul tak? Tengok ni, sehari dua ni sibuk ni. Kita balik daripada perjalanan ni, 2 roblok jalan. Rupanya orang yang kena tangkap ke polis, dengan gari dia tu, dia boleh bawa lari kereta polis. Ajaib. Dengan gari tu, dia boleh bawa kereta polis tu bawa lari. Nak kata apa? Boleh kita serah ke makhluk? Tak boleh. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita ajaib Malaysia. Jadi kereta polis, dengan orang yang dibawa oleh polis dengan gari tu, tangan gari, bawa kereta pulah dia, bawa lari kereta polis. Kalau kereta orang lain boleh kira juga. Jadi kita serahkan Allah Ta'ala yang menjaga kamu. Aku serahlah penjagaan kamu ni, Allah Ta'ala yang jaga. Kerana Allah Ta'ala ni, bila kita serah pada dia, itulah Allah Ta'ala, bila dia jaga, maka penjagaan Allah Ta'ala ni tidak akan menghampakan, mensia-siakan segala amanah yang diserahkan kepadanya. Itu doa orang nak pergi. Orang nak pergi, doa. Orang yang duduk di kampung pula nak ucap selamat jalan pada apa? Kepada orang yang pergi. Ini kita kena ingat. Kita ucap kepada orang yang nak berangkat pula. Ikut. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Jadi orang yang nak pergi, dia kata aku serah Allah Ta'ala jaga kepada amanah aku ni. Orang yang duduk di kampung pula ucap selamat jalan kepada orang yang nak pergi, dia kata apa? Aku serahkan agamamu, amanahmu, dan khawatim amalik, penghabisan amalanmu kepada Allah. Cuba kita belajar di sini. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Kata pembantu dia nama Salim, kata Salim bin Abdullah, anak dia Salim.
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bila dia pergi nak ucap selamat jalan kepada kawan-kawan yang nak musafir, dia kata apa? Udnu mini. Saudara, mari dekat. Tengok ni, belajar ni. Kalau kita nak pergi mengatau orang, nak pergi ke mana, nak pergi berjalan, kita panggil dia mari dekat. Ibnu Umar kata, mari sini. Saya nak ucap selamat jalan kepada kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap selamat jalan kepada kami. Jadi Ibnu Umar sendiri, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata ke dia, ucap dia lagu ni. Dia kata apa kata dia? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Jadi cerita dianya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak mengucap selamat jalan kepada orang, akhaza biyadihi. Nabi kita pegang tangan orang tu. Ini dia kata dalil kita bersalah dengan tangan sebelah. Tak, kita nak salah, orang panggil salah tangan saya. Gitu. Tidak kata pegang dua belah dah. Belah tangan. Fala yada'ha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yada'an nabi. Nabi kita terus pegang dengan orang tu. Saya enggak sampai orang tu tarik. Allahu akbar. Tengok. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang ni. Jadi Nabi kita doa, astaudiullah, aku serahkan agama kamu, amanah kamu dan penghabisan amalanmu kepada Allah. Pasal apa dia kata gini? Kata Al-Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis yang mensyarahkan hadis, dia kata apa? Amanah aku serahkan agamamu. Agama kamu tu Allah Taala jaga. Dan amanah kamu, apa dia amanah kamu tu? Tanda di situ dia kata ahluhu wa man yukhlifu. Keluarga-keluarga dia dan orang-orang yang ditinggalkan di kampung. Termasuklah harta-hartanya yang dijaga oleh orang lain. Pasal apa di sini disebut aku serah kerana jaga agama kamu ni kepada Allah? Sebabnya orang musafir biasanya godaan itu banyak. Yang pertama sekali mungkin dia sebab dia penat. Dia menyebabkan dia tak tengok nak jaga agama, nak salat, nak apa tak tengok nak jaga. Kerana terlalu sibuk dengan musafir. Itu satu penjelasan. Ada penjelasan yang lain lagi. Sebab apa disebut agama di sini? Kerana orang musafir ni dia keluar daripada kawasan. Biasanya seorang ni kalau duduk di kampung dia malu nak buat maksiat. Ni orang kena, ni Tok Imam, ni Tok Hulu kapur. Tapi kalau pergi di negeri lain, jadi cara nak buat maksiat tu agak terbuka, terdedah. Pintu betul maksiat tu terbuka luas. Sebab ni orang tak kenal, ni orang semuanya orang asing bagi dia. Jadi oleh kerana kalau agama dia ada, maka agama menjaga dia. Agama akan menjaga dia. Pasal itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam doa ni, astaudiullah dinaka. Aku minta Allah Taala jaga agamamu. Walaupun musafir jauh, mu kena ingat pada Allah Taala. Di mana kamu berada, maksiat tetap maksiat. Tak kira walaupun kamu berada di mana. Jadi jangan kerana tak ada orang kamu tak semaya, ataupun kerana tidak ada orang kenal kamu berani buat maksiat dan sebagainya. Wa khawati ma'amalika, aku serah Allah Taala jaga kesudahan amalan pekerjaan kau ni, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak jaga baik kesudahan kita ni, ialah hanyalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, jadi kalau kita boleh baca dua-dua itu cantik. Kalau tak boleh baca dua-dua, baca satu. Dia tak tahannya, satu pun tak baca. Keduk main selamat jalan. Gitu kita tak? Kepala duit sikit kalau salat, selamat jalan. Orang je ngepa pun tengok nampak tebang balik, terima kasih. Derah sikit kasih terima kasih dah. Kalau lagi tebal lagi kasih tu kuat. Tapi tidak ada balas membalas doa, tak ada. Sepatutnya astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalaka. Orang yang nak pergi pun jawab astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Jadi sedap agar bertukar-tukar doa tu. Allah Taala jagalah mu duduk rumah ni. Orang nak pergi pula Allah Taala jaga agamamu, amanah kamu, jaga apa ni kebaikan amalan kamu. Cantik doa. Doa yang seterusnya untuk diucap kepada orang yang nak bermusafir juga,
Kata zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Allahu Akbar. Cantik doa ni. Kau tak cantik? Tengok arti dia. Tak baca arti nak tahu cantik apa tak? Artinya semoga Allah menambah kepadamu ketakwaan. Mu berjalan ni tak apa, Tuhan bagi takwa kepada kamu. Dan mengampunkan dosa kamu. Dan memudahkan kepadamu kebaikan di sebarang tempat kamu berada. Cantik. Kita doa 3 benda kepada dia. Allah Ta'ala beri bekal kepada dia takwa. Bila orang ini bertakwa, insya-Allah Ta'ala dia selamat. Dia tak akan buat benda-benda yang salah. Wa ghafara dhanbaka. Allah Ta'ala juga beri keampunan kepada kamu. Kerana musafir ni penat. Orang musafir ni orang penat. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala terima doa dia. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Kita minta Allah Ta'ala permudahkan segala benda dia. Duduk di mana dia tu, siapa di Jepun mudah, di China mudah, dan mana-mana tempat mudah. Itu cantik sangat doa Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia aja. Hadis ini diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas kata apa? Ja'a rajulun ila Nabi. Seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran." Saya nak pergi musafir ni ya Rasulullah. Zawwidni. Tengok. Cerdik orang ni, cerdik tadi. Berilah bekal kepada saya. Kalau kita nak jenis mari minta bekal, minta duit. Orang ni bukan nak minta duit ke Nabi. Dia tahu dah Nabi tak ada duit. Nabi kata apa? Zawwadakallahu taqwa. Allah Ta'ala beri bekal kepada kamu ni takwa. Takut pada Tuhan. Qala zidni. Tambah lagi. Beri lagi apa dia? Zidni, tambah lagi. Saya nak lagi dengar lagi nasihat Nabi. Qala wa ghafara dhanbaka. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Qala zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Minta lagi. Bekalai lagi. Nabi kata wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala kebaikan di mana tempat kamu berada. Tuhan akan mudah berlaku. Jadi kata syarah kitab ini dia kata hadzal hadis. Hadis ini, hadis yang ke-213 ni, bacaan 213 ini memberi peringatan kepada kita bahawa kalau kita nak hantar, nak ucap selamat jalan kepada orang musafir, sama ada kita baca doa yang ke 212 atau 213 ni, mana-mana boleh. Pilihlah salah satu. Tapi kalau boleh dicampur dua-dua ni, lagi cantik. Makna apa? Zawwadakallahu taqwa. Allah Ta'ala tambahkan kepada kamu ketakwaan. Dia nampak macam cerita tu yang tambah pun. Bukan doa. Yang sebenarnya makna dia Allahumma zawwidhu taqwa. Ya Allah, tambahkanlah pada dia ni ketakwaan. Jadi kenapa dalam doa ni dimula dengan takwa dulu, lepas tu baru mari ampun doa, mudahkan segala urusan. Kata di sini dia kata apa? Li'anna taqwa aslun. Karena takwa, manusia yang takut kepada Allah ni asas segala benda. Dia takwa, hak lain itu mudah berlaku. Ini menunjukkan bahawa orang musafir itu perlu kepada nasihat-nasihat sedemikian kerana kita dalam kesusahan dan kita juga terdedah kepada apa yang telah kita sebut di awal tadi. Bacaan yang ke-100, bab yang ke-102, at-takbir wa tasbih fi sayris safar. Membaca takbir di tempat yang tinggi dan membaca tasbih ketika turun. Bila kita naik bukit, kereta kita naik bukit, bah naik bukit, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bila turun duduk bawah tu, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi apa beza dua ni? Daripada Jabir radhiyallahu taala katanya, apabila kami menaiki bukit, kami membaca takbir Allahu Akbar, maksudnya Allah Maha Besar. Dan apabila turun, kami membaca tasbih subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi cerita Jabir ni kata apa? Bila dia naik tempat tinggi, dia takbir. Bila turun, tasbih. Apa hikmahnya? Macam ni, apa sebab dia? Bertakbir di tempat tinggi. Ini menunjukkan kepada Allahu Akbar. Apa makna Allah Akbar? Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Perkasa. Kita nak istisyar, nak menjiwai, merasa dalam, biar rasa kita rasa dalam diri kita ni kibriya Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kebesaran Allah. Jadi bila naik bukit, Allahu Akbar, sebab bukit tinggi. Bila kita turun, kita tasbih subhanallah, Maha Suci Allah. Kerana bila turun ni nampak rendah. Bila rendah, Allah Ta'ala yang Maha Suci daripada sifat-sifat kekurangan. Itu dia panggil bacaan-bacaan begini mempunyai makna yang besar. Bila kita naik atas bukit, kita takbir kerana nak mengingati keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita turun, kita tasbih kerana nak membersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Nampak dah kata? Sebab tempat baca. Jadi di sini kata apa? Amal hikmatu fit tasbih. Hikmah kita tasbih waktu tempat rendah ni, isyaratun ila tasbih Nabi Allah Yunus. Nak ingat Nabi Yunus alaihissalam sewaktu duduk dalam perut ikan, dia bertasbih fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kerana bila kita duduk bawah, kita ingat bawah ni rendah. Bila rendah ni, yang rendahnya siapa? Kita rendah. Makhluk-makhluk semua rendah. Jadi kita kena menasabahlah, kita kata subhanak, Maha Suci Engkau Allah daripada sifat kekurangan, sifat rendah, sebagaimana makhluk-makhluk kamu bersifat dengan sifatnya rendah. Bab yang ke-103, doa musafir ketika bermusafir waktu sahur, waktu pagi. Jadi kalau kita berjalan waktu pagi, waktu sahur tu, belum subuh tu, adalah kita baca doanya. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang pertama, bacaan yang kedua ada lagi bacaan lain. Bacaan yang kedua dia kata sini kepada dia, kasriha ma'a takhfifiha, sami'a sami'un bihamdillah. Bacaan yang kedua ni sami'a sami'un. Tengok di muka nota kaki 249 tu. Sami'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Tengok arti dia. Telah ada yang bersaksi bahawa kami memuji Allah Ta'ala di atas segala nikmat dan ujiannya. Wahai Tuhan kami, temanilah, maknanya peliharalah kami, anugerahkanlah kami kelebihan berlindung dengan Allah daripada api neraka.
Itu kalau kita baca sama'a sami'un. Kalau kita baca yang kedua, tengok nota kaki 249 bawah. Arti sami'a sami'un, telah bersaksi orang yang bersaksi akan pujian kami kepada Allah di atas nikmat, di atas segala nikmat dan cubaannya. Arti sama'a sami'un, telah menyampai orang yang mendengar ucapan saya kepada orang lain. Bacaan seumpama ini sebagai perhatian kepada zikir waktu dini hari, waktu sahur dan doa. Jadi kita naknya, kita waktu dini hari ini, waktu pagi ini, hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT. Karena apa? Karena pada waktu itu, waktu yang apa ni, waktu orang-orang saleh bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, hal min sa'il fa'u'tiyah. Adakah orang bangun masa ni minta, maka aku akan beri kepada dia. Hal min ta'ibin fa'atub alaih. Adakah orang yang bertaubat, aku akan beri taubat padanya. Hal min kaza. Jadi Allah SWT berfirman pada waktu itu, adakah orang bertaubat pada masa ini, aku terima. Adakah orang minta ampun masa ini, aku beri keampunan. Jadi waktu itu dipanggil waktu sahur, waktu sebelum salat, sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau bolehlah kita berusahalah, bermujahadahlah sebanyak-banyak mungkin, biar kita ni dapat bangun pada waktu ini. Jadi kalau tak boleh bangun juga, kena berusahalah sentiasa ada keazaman kita, ada niat kita nak bangun. Jangan kita lawailah syaitan, jangan duk niat saja. Niat tak bangun tak jadi. Jadi ini doa ni cerita, ada cerita dia. Dia kata apa sini? Allah SWT ini sami'a sami'un, menjaga setiap orang itu. Ma'iyatullah di sini, macam mana Tuhan nak bersama dengan makhluk di sini? Dia kata, kalaulah dengan orang mukmin, maknanya Allah Taala beri muttaqin, Allah Taala jaga dan beri taufik hidayah kepada dia, serta beri pertolongan kepada orang-orang mukmin. Adapun ma'iyatullah, Allah Taala ni bersama dengan makhluk, maksudnya kepada seluruh maksud dengan makna ilmu. Allah Taala tahu belaka makhluk buat. Walittila, Allah Taala tengok semua apa yang kita buat. Jadi kita tahulah Allah Taala bersama dengan kita. Maksudnya bersama kepada umum makhluk ni, Tuhan tahu semua benda kita buat. Tuhan nampak semua. Maksud bersama dengan orang mukmin dengan makna Allah Taala beri pertolongan dan bantuan kepada kita. Jangan kita jadi macam wahdatul wujud, satu pahaman yang sesat yang mengatakan Allah Taala tu duduk dalam poket dia. Dia tu Tuhan, Tuhan tu dia. Ini ajaran sesat dia panggil wahdatul wujud. Jadi habislah kita yang ke-104, bacaan bab yang ke-104, doa apabila berhenti di suatu tempat. Ingat, hak ni kena ingat betul-betul ni. Bila kita berhenti satu tempat, tak kira berhenti kereta kita nak turun, nak berhenti makan di restoran ke, nak berhenti duduk di hotel ke, nak berhenti duduk di rumah kita sendiri pun, mana-mana tempat kita, bila kita berhenti nak turun situ, kita kena baca doa ni. Ingat betul-betul. Malam ni nak ingat selalu ni. Pejam mata baik-baik, apa ni? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu apa tengok. Kata. Kata lagi dia ingat. Pejam mata, jangan tengok kita. Hak tu orang muda ingat. Ini cantik ni. Doa ni setiap kali kita nak berhenti di mana-mana tempat. Berhenti nak turun bah, nak turun kereta api, turun kapal terbang, turun kereta, berhenti di restoran, berhenti semua tempat. Bila kita berhenti di suatu tempat, kita baca doa ni. Makna dia apa? Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluk. Cantik tak cantik? Doa ini termasuk dalam doa yang dibaca pada waktu pagi dan waktu petang, dan ditambah lagi waktu kita nak berhenti dalam musafir.
Kita berjalan kita nak berhenti setepak. Tak kira nak berhenti untuk berehat, untuk makan, untuk minum, untuk salat. Jadi semua kita kena baca. Kerana apa? Hadis ini telah diriwayat oleh Khawlah bintu Hakim radhiyallahu ta'ala anha, seorang sahabat yang wanita. Dia kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan." Sesiapa yang berhenti di satu tempat. Kemudian dia baca dak orang ni, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai." Tidak akan memberi mudarat kepada dia oleh sesuatu. Benda gigit tak ada. Apa saja benda yang nak kena pada dia, kerana kita telah minta berlindung dengan kalimah al-kalimatillahi tammat, dengan kalimah Allah yang maha sempurna. Jadi dengan lawan kalimah Allah maha sempurna ni, binatang-binatang pun tak mau nak kacau kita, jin-jin pun tak mau nak kacau kita. Tak payahlah kita pergi dekat duk tabik dekat pokok besar. Tok ayah jangan kacau tok cucu nak duduk bawah pokok ni. Tok ayah apa tok ayah tu? Tok ayah setan nama dia situ. Jangan duk main tok ayah. Kita nak berhenti sini, baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita ada anak kecil atas kereta, ajar anak-anak baca sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila duduk sini, Nabi bagi jaminan lam yadurruhu syai', tidak akan beri mudarat pada dia sesuatu, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sehingga dia pindah pada tempat lain pula. Jadi Allah SWT akan beri perlindungan kepada kita apabila kita baca doa ini. Besar ke tak besar kelebihan dia? Kena baca. Kalau rasa besar tak? Kalau rasa tak besar, tak apa. Macam mana? Ingat sekali-kali. Balik ajar ke tok ayah rumah, tok nenek kita ni. Bawa duk main tabik ke pokok kayu, duk tabik ke pusu, tabik ke tok kamak, tok apun, tak ada kamak belaka. Yang kita nak tabik kepada siapa? Allah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. 105 doa apabila pulang dari bermusafir. Tengok. Kita nak ajar belaka. Saat dia musafir, sudah sampai tempat nak berhenti baca doa. Bila nak balik kita baca doa pula. Macam mana doa nak balik dari musafir? Mengucap takbir 3 kali setiap kali naik tempat tinggi. Macam tadi lah, bila naik tempat tinggi kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kerana itulah kita syurkanlah. Saya nak syurkan kepada pihak yang berkuasa, majlis daerah ke, pihak apa ni, JKR ke apa saja. Biar dia tulis ni apa ni, papa signboard apa orang ni, naik atas bukit tinggi tulis Allahu Akbar 3 kali gitu. Barulah orang bawa kereta pun bila tengok Allahu Akbar dia akan baca Allahu Akbar, teringat dia. Bila turun bukit bawah tulis Subhanallah. Macam mana tu jangan? Cantik tu. Jadi tolong bagi tahu kepada orang-orang yang bertanggungjawab. Kalau kita nak tulis keping boleh, hak lain tak tahan. Kemudian membaca doa ini. Mula-mula takbir, kemudian baca doa ini, mengucap takbir sekali setiap kali naik tempat tinggi, kemudian membaca ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, Saibun, Abidun, li Rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Boleh ingat ni? Kena tulis lah ni. Tulis lekat di kereta kita dah. Nak balik baca ni, nak pergi baca ni. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kami kembali, jadi kembali kepada musafir dengan bertaubat. Sebab apa bertaubat? Macam-macam lah kita ni. Menghambakan diri kepada Tuhan kami dan mengucapkan puji-pujian. Allah telah menepati janjinya dan membela hambanya dan mengalahkan tentera musuh dengan sendirinya. Jadi kita baca doa ni, Allah SWT akan beri pertolongan kepada kita, kerana kita telah mengaku bahawa kita hari ini lemah. Yang berkuasanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hazamal ahzab wahdah ni banyak kali Nabi kita baca doa ni. Di antara tempat yang dia baca lagi bila balik daripada musafir ni. Ada yang mengatakan, tengok 250 ni, apabila Nabi kita balik dari berperang atau haji, baginda membaca doa ni. Bila balik perang, balik haji baca doa ni kerana apa? Nak suruh kita ingat, wa hazamal ahzab wahdah. Allah Ta'ala telah menghancurkan tentera-tentera bersekutu secara sendiri, tak ada siapa tolong dia. Ahzab di sini siapa dia? Iaitulah tentera Quraisy dan kumpulan-kumpulan yang mari nak serang Madinah. Selama mana? 10,000 nak lawan Madinah, nak lanyak Nabi di Madinah. Tentera Islam ada berapa ribu? 3,000 saja. Tentera Islam ada 3,000. Tentera Quraisy ada 10,000. Coba bayangkan, 10 lawan 3. Gerak ke nak lawan? Satu sama satu pun lari dah kita ni. Ni 3 lawan 10. 3 orang setengah lawan seorang. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat kemenangan. Yang ke-106 bab yang ke-106, apa dia kata ni? Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan. Bila kita senang, kita baca doa ni. Kalau susah, baca doa ni. Jadi semua manusia ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada sesuatu yang menyenangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda membaca, ya ikut, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maknanya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah perkara-perkara yang baik. Jadi bila kita dapat benda nikmat, benda kita suka, kita baca Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah memberi pertolongan kepada kita, maka sempurnalah benda-benda yang baik. Dan apabila ada sesuatu yang menyusahkan, baginda membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Maksudnya segala puji bagi Allah atas segala-galanya. Semua benda ni susah ke senangnya, kepujiannya hanya bagi Allah. Jangan kita marah ke Tuhan pula. Jangan marah. Ada setengah orang ni yang tak sabar, dia marah ke Tuhan.
Pasal apa tu hari aku ni bala? Orang lain senang belaka. Boleh kita marah tu tak boleh. Siapa dia marah tu orang ni? Orang ni jadi apa? Jadi orang yang derhaka kepada Allah. Jadi seorang hamba itu mestilah sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala, menghamdikan diri kepada Allah. Yang ke-107 Fadlus salati ala nabi, kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sekali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepadanya 10 kali. Tengok, kita selawat kali-sekali, Allah Taala beri kepada kita berapa? 10 kali. Coba kata sekali, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kena sentiasa selawat kita. Berapa kali nak selawat? Pagi 10 kali, petang 10 kali paling kurangnya. Kalau tidak kita selawat banyak-banyaklah. Jadi tengok di sini, bila Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan malaikat selawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, hendaklah kamu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan apa? Salatullahi sana'uhu alaihi. Bila Allah Ta'ala selawat pada hamba dia, maknanya Allah Ta'ala puji hamba dia. Selawat daripada malaikat kepada orang ni, kepada Nabi, maknanya malaikat berdoa. Jadi sama yang kita juga berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi apa ada kita masalah selawat dah. Yang ke-220. Ni tengok ni betul-betul ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughni haitsu kuntum. Itu maksud Arab dia ni. Makna Arab kata apa? La taj'alu qabri 'ida. Tengok ni. Tengok dalam kitab tu. Jangan kamu jadikan kuburku seperti tempat perayaan. Nabi kita jangan cakap, jangan jadi kubur aku ni macam tempat perayaan. Tempat perayaan macam mana? Mana orang duk pergi selalu pergi. Duduk mai pesta situ. Wa sallu alayya, hendaklah kamu selawat dan ucapkanlah selawat ke atasku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Jadi di sini dalil bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang jangan jadikan kubur dia tu sebagai Eid. Apa makna Eid? Makna tempat kita, tempat perayaan orang pergi sentiasa. Jadi bila kita nak selawat, kita pergi kubur. Nak selawat pergi kubur Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah contohnya. Kerana apa? Nabi kata muslawatlah kamu. Muslawatlah di mana saja kamu berada. Fa inna salatakum tablughni. Selawat yang kamu kata tu, kita duduk di Malaysia, orang Jepun duduk di Jepun, orang berapa lagi? Orang Cina duduk di Cina, bila dia kata assalamu alayka ya Rasulullah. Bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin, apa jadi? Tablughni, kata Nabi, selawat kamu tu sampai kepada aku. Jadi ini menunjukkan bahawa tak payah kita pergi ke kubur nak selawat, nak nampak salah ke Nabi. Kita sampai sini pun sampai kepada dia. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Nabi, tak apalah kita selawat dekat tu. Kita pergi dekat kubur Rasulullah sebab kita duduk situ dah. Tapi kalau mereka duduk sini nah, kenapa nak pergi sibuk ni? Bawa bil besar sebab nak pergi salah ke Nabi dekat. Nabi kata tak payah. Fa inna salatakum tablughuni. Muslawat sini sampai kepada aku. Jadi ini nak ceritanya
Hadis ini kata ulama yushiru, menunjukkan kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita bila kita selawat kepada dia sampai selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena selawat banyak ke sikit? Kena selawat banyak kerana sampai selawat kita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-221. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, kalau boleh tulis Arab ni bagus. Bagus tak baca. Al-bakhilu, tulis kat tepi kitab. Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi kita baca ni setiap hari Jumaat, baca doa ni, baca hadis ni, biar masyarakat kita teringat bahawa Nabi kata apa? Al-bakhilu min zukirtu indahu falam yusalli alayya. Tengok maksud dia 221 tu. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang bakhil. Apa dia orang bakhil ni? Apa dia bakhil? Orang Kelantan kata orang kopi. Kenal kopi? Bakhil lah kopi ni. Apa lagi? Orang kopi, orang apa ni? Kedeku lagi. Kalau orang apa bahasa lagi? Yang pentingnya orang bakhil lah, orang bakhil. Kopi, kalau orang kedeku semua tu bakhil belaka. Bahasa ni kaya tak? Kaya. Bahasa Malaysia kata bakhil. Bahasa Arab tu bakhil tu. Malaysia apa kata bakhil juga. Orang Kelantan kata kopi. Kedeku. Kalau orang apa lagi? Takkan diri. Daun pisang betul tak juga. Puah-puah pula nak dia. Apa lagi? Semua ni bandingan yang tidak baik. Tengok. Nabi kata orang yang bakhil ialah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat ke atasku. Bila orang sebut bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita. Ini dak orang kata sabda Nabi, kita duduk buat belakang. Tu orang bakhil. Nak tengok orang bakhil, tengok yang tak selawat ke Nabi tu, orang bakhil tu. Tak payah kita cari jauh-jauh, cari dekat kita ya. Apa jadi? Orang yang bakhil, orang yang apabila disebut nama aku, dia tidak selawat ke atasku. Jadi bila dengar nama Nabi, kita selawat lalu Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di syarah hadis Mulla Ali Qari, Al-Qari kata apa? Sesiapa yang tidak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini orang bakhil, orang yang telah menegah dirinya sendiri daripada mendapat kelebihan yang begitu besar. Jadi kalau nak tengok orang bakhil, inilah orang dia. Kenapa tak bakhil? Tuhan janji dah mu selawat sekali, Tuhan balas mu 10 kali. Tak nak selawat juga. Itu bakhil lah tu. Kupi. Yang ke-222, qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Tengok dia. Sabda Nabi yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan-jalan meronda-ronda di bumi. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Tengok di sini kata apa? Malaikat sayyahi itu malaikat apa? Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maknanya malaikat ni mengembara di atas muka bumi. Ada yang pergi sini, ada yang pergi sana, diturun per langit. Kerja dia jalan cari orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang ni selawat, malaikat hantar balik selawat kita ni, salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-223, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Maksud dia apa? Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku. Bila orang kata assalamu alayka ya Rasulullah, apa jadi? Melainkan Allah mengembalikan kepadaku ruhku sehingga aku membalas salamnya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, bila ada orang bagi salam, maka malaikat Allah Taala kembalikan ruh Nabi, dia bagi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi ini seorang tokoh ulama hadis yang besar. Dia kata apa? Para nabi, dengar ni, para nabi setelah
diambil nyawanya, mati, kemudian akan dihantar balik pada mereka ruh mereka. Fahum ahya'un 'inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Apa makna dalam hadis ini? Nabi mengatakan Allah mengembalikan kepada ruhku hingga aku dapat membalas salamnya. Maknanya wallahu alam, Allah SWT telah menghantar balik ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia boleh beri jawapan kepada salam kita. Tapi kita kena ingatlah, Nabi kita jawab tu jawab di alam barzakh, bukannya jawab atas dunia ni. Jangan pula ada orang etikad dia ni jumpa dengan Nabi hidup di Mekah. Boleh salah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cerita lain lah. Yang pentingnya jangan jadi satu cerita karut. Baru je kita dapat cerita maklumat ni. Ada jemaah haji bagi tahu, dia kata ustaz, ada penceramah dia, ustaz dia lah, ustaz pekeh dia tu ceramah. Dia kata tuan-tuan jangan pergi ziarah kubur Nabi tengah malam. Apa sebab? Dia kata bila kita pergi ziarah Nabi tengah malam, kita wisalah assalamualaikum Rasulullah, Nabi akan kena jawab salah kita. Jadi bila kita pergi tengah malam, ganggu Nabi nak tidur. Ada juga lebamar kuku macam ni. Ya subhanallah. Terkejut kita dengar siapa dia cerita. Dia kata ada ustaz kita lah cerita. Jadi tak boleh kita pergi ziarah Nabi tengah malam, kerana siapkan Nabi nak tidur, kita nak wisalah assalamualaikum, dia jawab. Jadi bila Nabi nak tidur, dia duk mikir Rasulullah tu, dia juga kaki tidur. Dia ni kaki tidur kuat. Nabi ni bukan lagu tu. Dan keadaan Rasulullah di alam barzakh bukan seperti alam dunia yang kita tengok hari ini. Berbeza sangat. Jadi lagu mana cara Allah Ta'ala hidupkan para anbiya dalam kubur mereka, itu serah kepada Allah SWT. Bagaimana? Yang pentingnya kita tak boleh lagi kata Nabi hidup macam hidup atas dunia. Tak dah. Kerana dia sudah berpindah ke alam yang lain, iaitulah alam barzakh, alam akhirat. Jadi insya-Allah Ta'ala kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab yang ke-108, iaitulah ifsya'us salam, mengucap salam. Jadi kita tahu dah Allah SWT telah memberi kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke dalam bab mengucap salam pula. Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ingat ni